Salam sejahtera dan salam suratku sayang. Bersama saya Grace Chon Lee. Berita utama, pengurusan pelabuhan di negeri ini diminta untuk lebih berinovasi dan bersedia melakukan pemodenan serta menerima pakai teknologi baharu. Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, pelabuhan di negeri ini akan menjadi komponen penting di dalam pembangunan menjelang 2030. Jelasnya, gaya pengurusan baharu dan penambahbaikan ke semua fasiliti penting diperlukan bagi memudahkan perancangan mengeksport lebih banyak produk makanan. Beliau berkata demikian semasa melawat pelabuhan Senari di Kuching pada Jumaat. Dalam lawatan itu, Dato' Amar Douglas yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan turut mengambil maklum mengenai aktiviti pelabuhan dan program pembesarannya menerusi taklimat yang disampaikan oleh Pengurus Besar Lembaga Pelabuhan Kuching, Robert Lau Hong Tiam. Beliau berpendapat bahawa pelabuhan di negeri ini mempunyai potensi dan boleh bersaing dengan pelabuhan lain di rantau ini. Hadir sama semasa lawatan ialah kedua-dua menteri mudanya, Datuk Majang Renggi dan Aidil Lariwo, Setiausaha Tetap Kementerian tersebut, Datuk Safri Zainuddin serta pengerusi pelabuhan Awang Bimi Awang Alibasa. Berita seterusnya, dalam usaha membantu meringankan beban keluarga berpendapatan rendah, dalam menampung keperluan sesi persekolahan yang bakal bermula Isnin ini, program Juh Gunting Rambut secara percuma telah diadakan di Sekolah Kebangsaan SK Haji Kelali Semera Asajaya pada Ahad. Program Juh Gunting Rambut itu adalah dianjurkan oleh Kelab Belia Sejati Sadong dengan kerjasama Tabung Baitul Mal Sarawak dan SK Haji Kelali Semera Asajaya. Program tersebut merupakan inisiatif Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sadong Jaya, Aidil Lariwo. Tinjau mendapati program tersebut berjalan lancar dengan mengikut garis panduan SOP yang telah ditetapkan. Sementara itu, seramai 240 pelajar sekolah dari 3 kawasan sekitar talian menyertai program Kembali ke Sekolah Gunting Rambut Percuma pada Sabtu. Program tersebut anjuran bersama Pergerakan Pemuda dan Wanita PBB N57 Talian, Pertubuhan Belia Parlimen Muka, Saberkas Cawangan Talian dan Skuad Anti Dadah Daerah Muka. Ia turut membabitkan kerjasama Ajak Kad Barbershop, CVU Barbershop, Max Barbershop dan PIBG SK Kampung Talian Muka. Program tersebut diadakan di 3 lokasi iaitu Dewan Sri Pekala Kampung Kuala Lama, Dewan Serbaguna Kampung Talian Tengah dan Pondok SRS KRT Petanak Jaya. Menurut Adun Talian, Royston Valentine, beliau berterima kasih kepada kesemua yang terlibat di dalam menjayakan program tersebut. Katanya penganjuran program itu sekurang-kurangnya dapat mengurangkan kos perbelanjaan ibu bapa mempersiapkan anak-anak untuk kembali bersekolah. Pemuda PBB N58 Balingan meneruskan program OTG On The Go Community dengan menganjurkan program Back to School Gunting Rambut Percuma. Program dengan kerjasama Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, kelab-kelab belia di kawasan Dun Balingan itu diadakan pada Sabtu di 4 lokasi sekitar Balingan membabitkan seramai 20 tukang gunting. Ia turut disertai Pegawai Khas Pusat Khidmat Balingan Cik Ghazali Arbi dan Pegawai Khas Pusat Khidmat Muka Al-Mahakim Morsidi. Menurut Adun Balingan Abdul Yaakob Arbi, penganjuran program tersebut bertujuan membantu meringankan beban ibu bapa untuk menggunting rambut yang disasarkan kepada pelajar sekolah menengah dan sekolah rendah di kawasan Balingan. Beliau turut menekankan betapa pentingnya ibu bapa dalam memberi pendidikan sebaiknya kepada anak-anak dan program ini sedikit sebanyak mengurangkan bebanan kepada ibu bapa dalam persiapan anak-anak mereka menghadapi alam persekolahan. Dalam pada itu, prihatin dengan musibah yang dialami 27 ketua isteri rumah di Kampung Opar yang terjejas akibat kejadian ribut baru-baru ini, Adun Opar Billy Sujang bersama Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM Cawangan Tasik Biru telah menyantuni mangsa-mangsa ribut di kampung berkenaan. Kesemua ketua isi rumah yang terjejas telah menerima bantuan bakul makanan daripada Jabatan Hal Ehwal Veteran JHEV ATM Sarawak pada Jumaat. Laporan berikutnya, aplikasi e-wallet SP Global semakin berkembang pesat apabila platform digital itu berjaya mendaftarkan seramai 590,290 pengguna dan 85,445 peniaga di seluruh Sarawak dengan merekodkan jumlah transaksi berjumlah 1.8 bilion ringgit setakat ini. Pengurus Besar Lembaga Multimedia Sarawak SMA Dr. Zaidi Razak dalam satu kenyataan media pada Khamis berkata, pengguna SP Global meningkat secara mendadak sepanjang tempoh negeri ini berdepan pandemik COVID-19.
Menurutnya, ini kerana para peniaga dan orang awam lebih gemar untuk menggunakan pembayaran secara dalam talian berbanding menggunakan wang tunai. Lebih menarik, ujarnya, SP Global juga telah bekerjasama dengan Bank Simpanan Nasional BSN bagi menyediakan perkhidmatan transaksi secara dalam talian kepada penduduk di kawasan pedalaman melalui ejen BSN yang dilantik. Tambah beliau, pengguna SP Global yang berada di pedalaman Sarawak yang tidak mempunyai akses kepada institusi kewangan juga boleh menerima dan menyalurkan duit simpanan melalui e-wallet melibatkan 236 ejen BSN di seluruh negeri ini. Sementara itu, Dr. Zaidi memberitahu perkhidmatan SP Global telah diperluaskan kepada beberapa bentuk penyaluran termasuk bantuan kebajikan daripada kerajaan negeri. Katanya kerajaan negeri telah berupaya untuk menyalurkan bantuan kewangan melalui Bantuan Khas Sarawak Kusayang BKSS bagi membantu rakyat Sarawak semasa pandemik COVID-19. Sekian edisi malam bersama saya Grace John Lee. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sentiasa amalkan langkah pencegahan COVID-19 dan segera dapatkan vaksin dos penggalak bagi membendung penularan COVID-19. Salam UKAS. Cegah COVID-19, elakkan 3C, amalkan 3W norma baharu di tempat kerja. Penularan wabak COVID-19 yang melanda negara kita dan seluruh dunia telah merubah kehidupan kita dari kebiasaan lama kepada norma baharu. Bagi mencegah dan mengawal penularan COVID-19 di tempat kerja, langkah-langkah bagi mengelakkan 3C dan mengamalkan 3W adalah penting untuk memutus rantaian COVID-19. Ingat, perjuangan melawan COVID-19 masih belum tamat. Elakkan 3C, iaitu crowded places, tempat sesak, seperti berada di ruang perhimpunan semasa roll call dan semasa makan di kantin. Confined spaces, tempat tertutup, seperti pantry, surau, ruang rehat, lift dan bilik persalinan. Tingkatkan aliran udara dengan membuka tingkap di tempat tertutup. Close conversation, bercakap jarak dekat, seperti semasa bermesyuarat, berurusan di kaunter dan semasa di ruang kerja. Sebarang mesyuarat yang melibatkan ramai pekerja harus dibuat dalam talian. Amalkan 3W, iaitu wash, cuci. Mengamalkan kebersihan diri dengan kerap cuci tangan dengan air dan sabun atau guna hand sanitizer. Sediakan hand sanitizer di pintu masuk dan lain-lain tempat strategik di tempat kerja. Wear, pakai. Individu yang bergejala pernafasan, batuk atau selsema dan pekerja yang selalu berurusan dengan orang ramai seperti di kaunter perkhidmatan hendaklah memakai penutup mulut dan hidung. Warn, beri amaran. Polisi tidak bersalaman. Kita boleh terus bertegur sapa dan memberi salam kepada rakan sekerja dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri dan tunduk sedikit sebagai tanda hormat. Amalkan etika batuk dan bersin. Lakukan disinfeksi di tempat yang kerap disentuh dan digunakan. Lakukan pemeriksaan suhu badan dan gejala pernafasan di semua pintu masuk tempat kerja. Mereka yang demam atau bergejala tidak dibenarkan memasuki bangunan tempat kerja dan diarahkan mendapatkan rawatan dengan segera dan kekal berada di rumah sehingga sembuh. Bagi mengelakkan 3C dan mengamalkan 3W adalah menjadi tanggungjawab pihak pengurusan. Peka dengan maklumat dan polisi terkini yang dikeluarkan oleh kerajaan dan segera memaklumkan kepada pekerja. Sentiasa amalkan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter dari pekerja lain dan mengamalkan tahap kebersihan yang tinggi. Melakukan saringan kesihatan dan tingkatkan tahap kebersihan pengendali makanan. Pekerja dinasihatkan supaya tidak berkongsi makanan dan peralatan makanan. Menjadualkan giliran bekerja supaya bilangan minimum sahaja yang hadir manakala pekerja lain boleh bekerja dari rumah. Menilai risiko perjalanan pekerja yang berurusan di luar pejabat dan elakkan perjalanan yang tidak perlu. Membantu pekerja yang mengalami panik atau resah akibat COVID-19 untuk mendapatkan perkhidmatan sokongan psikososial.